Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sesi penjelasan ringkas ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Yes, bagi sesi kali ini saya akan jelaskan, kita akan masuk dalam bab definisi bid'ah. Okey, dalam bab definisi bid'ah. Tentang definisi ini saya tahu dan saya sendiri telah mengkaji, telah membaca definisi yang diberikan oleh para ulama kita rahimahumullah. Saya baca semuanya, saya mengkaji semuanya. Akan tetapi bagi saya lebih suka, saya lebih cenderung dan saya pilih definisi yang terdapat dalam hadis Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa melepaskan kehormatan saya kepada para ulama yang telah membincangkan tentang definisi bid'ah ni, saya ni suka untuk memilih definisi bid'ah yang selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya? Kenapa? Sebabnya hadis Nabi itu Nabi sampaikan kepada semua. Dan macam saya tekankan dalam salah satu siri penjelasan sebelum ini, ianya adalah apa yang Nabi sampaikan dalam khutbah baginda. Di mana dalam khutbah itu yang hadir adalah mereka yang pelbagai lapisan, ada yang senior, ada yang junior, ada yang cergas, bijak, ada yang awam, ada yang telah sekian lama masuk Islam, ada yang baru masuk Islam, dan ada yang bahasa ibundanya bahasa Arab. Dan ada orang ajam, orang non-Arab yang mungkin baru berjinak-jinak, baru belajar dengan bahasa Arab. Jadi dalam pelbagai lapisan ini, dalam menghadapi pelbagai lapisan ini, sudah tentu Nabi SAW akan menyampaikan khutbah baginda dalam perkataan, dalam susunan ayat yang sangat mudah, sangat jelas. Ianya bukanlah perkataan-perkataan yang ada dui maksud, perkataan yang tersurat dan tersirat. Ianya akan jelas supaya difahami oleh semua lapisan masyarakat yang hadir ketika khutbah itu. Ya, jadi sebab itulah apabila nak bincangkan tentang bid'ah ni, saya tidak mahu korek mendalam-dalam, secara mendalam dalam ilmu bahasa Arab lah, ilmu mantik lah, ilmu itu, ilmu ini, sebagaimana yang cuba dilakukan oleh sebahagian agamawan sekarang ini dalam rangka mereka untuk membela amalan-amalan bid'ah mereka. Sebaliknya, saya akan hanya berpegang kepada zahir hadis Nabi SAW, di mana baginda sendiri telah menjelaskan apakah maksudnya bid'ah. Ya, kalau kita rujuk hadis tu secara selengkapnya, jangan ambil potongan tu saja. Secara selengkapnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda yang maksudnya sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad, dan seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baharu, dan setiap perkara baharu adalah bid'ah. Jadi di sini ada definisi bid'ah itu. Yang ini apa? Sebagaimana yang saya tulis dalam buku saya, berdasarkan hadis itu sendiri, berdasarkan lafaz yang saya baru baca terjemahannya tadi, dapat kita katakan definisi bid'ah itu ialah setiap perkara baru berbanding Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam urusan agama. Mudah saja. Setiap perkara baru berbanding Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam urusan agama. Apa maksud saya urusan agama? Urusan agama seperti akidah, seperti ibadah, seperti hukum hakam, dan juga apa yang melibatkan hati kita, fiqh hati, seperti tawakal, sabar, redha, sedih, gembira, cinta dunia, cinta akhirat. Okey? Maknanya cinta dunia tu bukannya mencintai dunia, tapi mencintai akhirat lebih daripada dunia. Perkara seperti itu. Jadi inilah ya yang bagi saya adalah definisi bid'ah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Okey, sedikit perincian. Kenapa saya berkata dalam urusan agama? Sebab dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah juga ada dibincangkan tentang urusan dunia. Contohnya dalam surah Al-Hajj ayat nombor 27. Surah Al-Hajj ayat nombor 27, Allah SWT ada menerangkan tentang orang-orang yang datang melaksanakan ibadah haji dengan menaiki unta-unta yang kurus.
Unta kurus tu memberi gambaran unta tu menjalani perjalanan yang sangat jauh. Jadi kalau seseorang itu nak pergi buat haji, menaiki kenderaan selain unta, apakah itu bid'ah? Tidak. Sebab unta bukan dalam urusan agama. Itu dalam urusan dunia. Contoh yang lain dalam surah Al-Anfal ayat ke-60, surah ke-8 ayat ke-60, Allah SWT berfirman yang maksudnya menyuruh kita bersiap sedia dengan segala kekuatan dan kuda-kuda supaya musuh gerun kepada kita. Belum perang lagi pun, tapi kita ni ada persiapan. Dan antara contoh persiapan itu yang Allah sebut ialah kuda. Seandainya negara Islam, mana-mana negara Islam sekarang ini menyediakan kekuatan selain daripada kuda, seperti kereta kebal, meriam, pesawat pejuang, kapal laut, kapal selam, apa semua tu, ini bukanlah termasuk dalam kategori bid'ah. Sebab bid'ah adalah hal agama dan bukannya adalah hal dunia. Okey, sekarang ini tentu timbul soalan, apa dalil? Apa dalil yang mengecualikan, yang membezakan antara urusan agama dengan dunia ni? Okey. Dalilnya dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Mari boleh rujuk dalam buku saya di muka surat 20. Di muka surat 20. Okey. Di mana Allah SWT berfirman dalam surah Jatiyah, surah nombor 45 ayat nombor 13. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasakhkhara lakum, dan dipermudahkan bagi kamu dan ditundukkan bagi kamu ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan di bumi, jami'an minhu, seluruh daripadanya. Dunia, langit dan dunia ni seluruhnya dipermudahkan untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang sedemikian terdapat tanda bagi orang-orang yang berfikir. Jadi ini dalil bahawa dalam urusan dunia ini segalanya dipermudahkan untuk kita, adalah untuk kita manfaatkan, untuk kita nak cipta buat benda-benda yang baru. Macam contoh tadi, kalau nak pergi haji naik kenderaan selain unta, dipersilakan. Dalam contoh persiapan peperangan untuk menggerunkan musuh, kalau nak menyediakan kelengkapan-kelengkapan perang selain daripada kuda, maka dipersilakan. Itu tidak termasuk dalam larangan bid'ah. Itu tidak termasuk dalam definisi bid'ah. Okey, apa dalil yang mengatakan tidak masuk? Ini salah satu daripadanya. Ayat ke-13 daripada surah Jasiyah. Demikian juga saya kemukakan sebuah hadis ya, di muka surat yang sama, di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum makan mentega, keju dan pakaian yang diperbuat daripada bulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, yakni Al-Quran. Yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya, dan apa yang didiamkan oleh Allah, maka ia sebuah kemaafan daripadanya. Berarti satu kelapangan. Boleh. Kalau nak makan selain daripada keju apa tu, boleh. Itu bukan masuk dalam kategori bid'ah. Okey. Yang ini saya nak tekankan. Kenapa? Sebab bila kita kata larangan bid'ah itu hanya dalam urusan agama yang terkandung dalam Quran dan Sunnah, bukanlah urusan dunia. Ada pula yang kata itu definisi ala-ala sekularisme yang membeza-bezakan antara agama dengan dunia. Maka kita jawab bahawa yang membezakan antara agama dengan urusan dunia, urusan agama dengan urusan dunia, ialah Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam ayat dan hadis yang kita baca ya sebentar tadi ini. Itu perincian yang pertama. Perincian yang kedua ialah tentang sunnah Nabi SAW. Yang ini juga saya hendak terangkan bahawa ianya terbahagi kepada dua. Boleh rujuk dalam buku saya ini di muka surat 27. Muka surat 27, dua kategori sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama ialah sunnah Rasulullah dalam urusan agama.
Apa nak kata, sekali lagi, dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab hukum hakam, dalam bab fiqh hati, semua itu kita ikut dan kita taat, dan kita tidak buat perkara yang baru. Kita tidak buat akidah yang baru. Kita tidak buat ibadah yang baru, hukum yang baru, fiqh hati yang baru. Kita tidak buat perkara-perkara itu sebab ia termasuk dalam urusan agama yang memang menjadi tanggungjawab, yang menjadi tugas Rasulullah SAW untuk menyampaikannya kepada kita sebagai seorang Rasul Allah. Itu kategori pertama. Kategori kedua adalah sunnah baginda dalam urusan keduniaan, dalam urusan baginda sebagai seorang manusia biasa, yang disebut sebagai sunnah jibliyah. Ini merangkumi cara pakaian beliau, ini merangkumi makanan kegemaran beliau, minuman kegemaran beliau, cara tidur ke apa ke. Ini kita kata kalau nak buat sesuatu yang baru, dipersilakan. Ia tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Ya, sebab Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa yang baginda hidup sebagaimana manusia yang lain. Sebagai contoh, kegemaran baginda ialah memakai jubah, dan warna kegemaran baginda ialah warna putih. Seandainya seseorang itu hendak pakai pakaian yang lain, t-shirt ke, baju kemeja ke apa ke, silakan. Itu tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Makanan kegemaran beliau, katakan kambing, tapi bagi dia tak makan selalu tau. Setengah orang tu dia selalu makan kambing. Lalu kata ini sunnah tak? Sunnah Nabi sekali-sekala saja. Sunnah Nabi dalam bab makanan yang lazimnya ialah selalunya tak cukup makanan. Kalau ada pun roti yang keras ke apa ke, itu saja yang baginda makan. Baginda tidak bermewah-mewahan makan kambing setiap hari, lamb shank apa semua tu, ya. Jangan salah faham di situ. Jadi ini sunnah Nabi dalam bab makanan. Lalu kalau ada di kalangan kita nak makan makanan yang lain, dia nak makan burger ke, dia nak makan pizza ke, dia nak makan ayam masak lemak, cili padi apa semua tu, disilakan. Ini tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Apakah dalil? Timbul soalan, apakah dalil yang membezakan sunnah Nabi ini antara urusan agama dengan urusan dunia? Okey, ada ya hadisnya, riwayat Imam Muslim, ada dalam buku saya ini juga. Di mana hadis ni hadis yang panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada melihat penduduk Madinah, mereka melakukan pendebungaan pokok kurma untuk supaya buah kurma itu keluar lebih cepat ataupun lebih kerap. Okey, lalu baginda menegur, kenapa buat macam tu, tak payah pun, something like that, ya. Lalu penduduk Madinah pun tak buat. Bila tak buat tu, tengok-tengok selepas itu penghasilan buah kurma memang drop, memang jatuh banyak. Melihat demikian, baginda kata, ada hadisnya di sini, di muka surat 27, baginda bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya aku ni tidak lain hanyalah manusia. Iza amartukum bisyai'in min dinikum, apabila aku menyuruh kalian dengan sesuatu daripada agama kalian, fakhuzu bihi, maka ambillah ia. Lambat agama ambil. Wa iza amartukum bisyai'in min ra'yin, apabila aku menyuruh kalian, memerintahkan kalian dengan sesuatu daripada pandangan peribadi aku, fa innama ana basyarun, maka sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah manusia. Ini yang kalau baginda suruh dalam urusan dunia atau urusan pandangan peribadi baginda, maka dia seorang manusia yang boleh diambil, boleh ditolak. Ya. Jadi ini tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya terbahagi kepada dua. Ya, sunnah yang berkaitan dengan agama, yang itu kita ikut, kita sami'na wa ta'na. Dan kita tidak buat perkara-perkara yang baru, kerana itulah yang dimasukkan sebagai bid'ah yang dilarang. Yang kedua, perkara-perkara dalam kehidupan baginda sebagai seorang manusia biasa. Pandangan yang baginda bagi, pakaian kegemaran, dan sebagainya. Maka di situ, kalau seseorang itu nak buat, nak cipta sesuatu yang baharu, sesuatu yang lain, ia tidak termasuk dalam larangan agama. Dan jika seseorang itu nak ikut
Dia nak ikut apa yang menjadi kesukaan Rasulullah kerana kecintaannya kepada Rasulullah. Sebagai contoh, Rasulullah SAW suka pakai jubah. Jadi dia pun suka nak pakai jubah. Maka dia ikut atas rasa kecintaannya. InsyaAllah dia mendapat pahala kerana dia mencintai Rasulullah dan dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi saya ulangi secara ringkas, definisi bid'ah itu bagi saya ialah apa yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, di mana apabila baginda bersabda yang bermaksud sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik hidayah ialah hidayah Muhammad, yakni sunnah baginda dalam urusan agama, dan seburuk-buruk urusan ialah perkara yang baharu, setiap perkara baharu adalah bid'ah. Maka definisi bid'ah itu sendiri dalam lafaz itu ialah setiap perkara baru berbanding Al-Quran dan sunnah Rasulullah dalam urusan agama. Ataupun kalau nak sebut dalam bahasa Inggeris, every new thing compared to the Quran and the sunnah of the Prophet in the matter of the deen. Okey, jelas setakat itu. Okey, perkara kedua saya nak sentuh di sini ialah tentang definisi kullu. Sebab hadis Nabi itu menyebut kullu, setiap. Maka ada sebahagian agamawan yang bertungkus lumus, bersungguh-sungguh cuba hendak mentakwilkan, cuba hendak mencairkan perkataan kulu. Kononnya kulu tidak semestinya bermaksud setiap, tapi boleh juga bermaksud sebahagian, boleh juga bermaksud sebahagian besar. Bersungguh-sungguh mereka dengan dalil itu, dengan ayat ini, dengan kaedah itu, apa semua ni sebenarnya tak payah pun. Salah satu kaedah yang sangat dasar dalam Islam ialah setiap sesuatu tu, setiap nas itu difahami secara zahirnya, melainkan terdapat qarinah, melainkan terdapat petunjuk atau bukti yang menunjukkan ke arah maksud yang selainnya. Okey, saya ulangi, setiap nas, setiap ayat Quran, setiap hadis difahami secara sebagaimana adanya, melainkan terdapat bukti yang menunjukkan ianya difahami dengan bentuk yang lain, dengan kefahaman yang lain. Sebagai contoh, sekarang ini kita sedang PKP 3.0, total lockdown. Okey, saya guna perkataan setiap orang hendaklah duduk di rumah kecuali mereka yang ada surat keizinan untuk pergi kerja. Okey. Jadi setiap, tapi ada pengecualian di situ. Okey. Contoh yang lain, setiap orang mestilah duduk di rumah kecuali mereka yang terpaksa pergi ke pasar raya untuk membeli barang-barang keperluan hariannya. Okey. Jadi kalau ada pengecualian di situ tak mengapa. Jadi sama juga dengan perkataan kulu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ianya bermaksud setiap, kecuali apabila adanya pengecualian. Pengecualiannya apa ya? Dalam urusan agama. Apakah dalil yang memberikan pengecualian tersebut? Ayat Quran dan hadis-hadis yang kita baca tadi. Maknanya sekarang ni setiap dalam hadis itu, perkataan kulu dalam hadis itu bermaksud setiap perkara yang baru kecuali dalam urusan dunia. Senang saja. Tak payah nak pelik-pelik bawa kisah Nabi Musa lah, bawa kisah inilah, apa-apa semua tu. Okey, perkataan setiap itu bermaksud, perkataan kulu tu bermaksud setiap. Okey, sampailah ada dalil yang mengecualikan certain part of it. Dalam kes ini, yang mengecualikannya ialah ayat Quran dan hadis Nabi yang kita baca tadi, yang mengecualikan urusan dunia. Di mana dalam urusan dunia, apabila seseorang itu membuat sesuatu yang baru, yang baharu, ia tidak dikira sebagai bid'ah. Ia bukanlah bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu sedikit secara ringkas yang saya nak sampaikan tentang definisi bid'ah dan juga tentang definisi perkataan kulu. Sampai sini saja dulu. InsyaAllah kita bersambung lagi. Saya tutup dengan tasbih kafar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.